Di dalam siri keempat peristiwa pengunduran Sungai Krian yang lalu, saya telah menerangkan mengenai hasil lawatan Brigjen Sir Ivan Simpson ke seluruh tanah Melayu pada bulan Ogos 1941 bagi meninjau situasi persediaan tentera British secara keseluruhannya dalam menghadapi bahaya ancaman perang Jepun, khususnya serangan dari arah utara negeri-negeri Melayu. Pada episod kali ini, saya akan menyambung penceritaan saya mengenai reaksi dan maklum balas daripada Lieutenant General Arthur E. Percival, General Officer Commanding Malaya Command, terhadap laporan dan syur serta cadangan penambahbaikan yang dikemukakan oleh Sir Ivan Simpson kepada Percival seawal September 1941. Walaupun Brigjen Sir Ivan Simpson berusaha keras menyediakan laporan teknikal dan syur-syur baharu supaya Malaya Command menambah baik persediaan perang, khususnya bagi menghadapi ancaman serangan tentera Jepun dari arah utara Malaya, namun malangnya kesemua syur dan nasihat teknikal Brigjen Sir Ivan Simpson ini tidak diendahkan oleh General Percival pada ketika itu di atas pelbagai alasan, termasuklah sebab-sebab pertimbangan politik. Percival berpandangan bahawa sekiranya pelaksanaan pembinaan fortifikasi dan kubu-kubu konkrit dibuat dengan segera atau secara cemas bermula pada bulan September 1941, tindakan ini akan meruntuhkan moral penduduk di Malaya serta akan mengganggu fokus produktiviti getah dan biji timah kerana kuli-kuli atau semua tenaga buruh berbangsa Tamil dan Cina di Malaya akan dibebankan dengan kerja-kerja membina fortifikasi pertahanan daripada menumpukan usaha untuk meningkatkan produktiviti di ladang-ladang getah dan lombong-lombong biji timah di seluruh Malaya. Mengikut Percival, kerja-kerja kecemasan pembinaan fortifikasi pertahanan baru ini akan memberikan mesej bahawa tentera British sedang panik dan tidak yakin akan dapat mengekang serangan tentera Jepun di sempadan utama negara. Justru, Percival lebih memilih untuk tidak bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan sukar yang akan menjejaskan produktiviti getah dan biji timah akibat daripada usaha-usaha persediaan perang oleh tenaga buruh di Malaya. Tambahan lagi, Percival terlalu yakin dan percaya perang tidak akan berlaku di Malaya, atau sekurang-kurangnya ancaman perang hanya akan bermula pada bulan April 1942, iaitu selepas angin monsun timur laut beransur reda. Sir Ivan Simpson telah mematahkan hujah ini dengan menyatakan bahawa tentera Jepun sendiri telah menyerang China pada tahun 1938 pada waktu kemuncak angin timur laut serta ketika laut bergelora, dengan bukti bergambar akan operasi pendaratan pantai yang dilakukan oleh tentera Jepun ini turut diperhatikan oleh pegawai tentera laut British yang memerhati dari jauh pada ketika itu. Selain daripada itu juga, pandangan Percival bahawa tentera Jepun tidak akan menyerang Malaya adalah bertentangan dengan pandangan ramai ahli perniagaan British yang melaksanakan perniagaan di Asia Timur Jauh, khususnya di Hong Kong dan Shanghai, kerana mereka telah memberikan amaran keras kepada kerajaan British sama ada di Hong Kong ataupun Singapura, berikutan daripada tindakan embargo besi buruk dan minyak yang dibuat oleh kerajaan Amerika Syarikat ke atas negara Jepun mulai 26 Julai 1941. Negara Jepun hanya mempunyai masa selama 6 bulan sahaja sebelum kehabisan kedua-dua sumber berkenaan, seterusnya berada dalam keadaan terdesak dan kritikal untuk mereka meneruskan kempen peperangan di China. Justru, kerajaan militer Jepun perlu menyerang British Malaya dan juga Dutch East Indies ataupun Indonesia untuk memastikan bekalan minyak dan besi buruk mereka mencukupi bagi kelangsungan kempen peperangan mereka menawan China. Selain daripada itu, sejak bulan September 1940, Army Codebreakers tentera British acap kali memintas mesej-mesej rahsia daripada perisik Jepun, sama ada dari Singapura atau seluruh Asia Timur Jauh,
yang dihantar ke Tokyo telah menunjukkan pattern atau corak bahawa tentera Jepun yang ketika itu sudah berada di Saigon akan bergerak menyerang Malaya berbanding menyerang Burma mahupun selatan China. Lebih buruk lagi, Percival telah menggunakan alasan bahawa autograf Brigjen Sir Ivan Simpson ke Malaya tidak disertakan dengan arahan bertulis daripada Field Marshal Sir John Beale, CIGS di London, dan beliau berpandangan selagi surat penempatan Sir Ivan Simpson untuk ditugaskan di bawah pemerintahan Malaya Command tidak diterima secara fizikal, beliau tidak perlu menerima arahan atau menerima sebarang nasihat daripada Brigjen Sir Ivan Simpson. Situasi ini tidak boleh diterima oleh pengkaji sejarah seperti saya kerana sejak Percival dilantik sebagai GOC Malaya bermula pada April hingga September 1941, beliau masih tidak berbuat apa-apa untuk menghadapi ancaman perang Jepun walaupun laporan persikan menunjukkan tentera Jepun ketika itu sudah berkumpul di Saigon, Vietnam dan kerap melakukan eksersis pendaratan pantai bermula pada bulan Ogos 1941. Perkara ini turut diakui oleh Defence Attaché tentera British yang bertugas di Indochina atau Vietnam. Autograf pertumbukan tentera 25th Army, tentera Empire Jepun di Saigon ini merupakan signal terbesar bahawa tentera Jepun akan menyerang Malaya pada bila-bila masa. Selain daripada itu, sikap peribadi Percival yang melihat komander formasi di lapangan yang mengambil inisiatif unorthodox seperti Lieutenant Colonel Ian McAllister Stewart yang membuat inisiatif sendiri melatih pasukan 12th Indian Brigade di bawah pemerintahannya untuk berkawat dari Mersing hingga ke Johor Bahru pada bulan November 1941 sebagai sesuatu yang negatif, termasuklah menuduh Lieutenant Colonel Ian McAllister Stewart sebagai gila. Ini menunjukkan bahawa Percival tidak menggemari sikap pegawai kanan tentera British di bawah arahan beliau yang melihat ancaman perang Jepun sebagai satu ancaman yang serius. Sikap angkuh Percival untuk tidak mahu menerima sebarang nasihat Sir Ivan Simpson dan sikap acuh tak acuh beliau terhadap ancaman perang Jepun akan memakan dirinya selepas perang bermula dan dia akan diingati sebagai punca utama runtuhnya Empire British di Asia Tenggara. Mama tak banyak ni anak. Bapak nasi sikit Pak ya. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerosakan telah berlaku. Pasukan tentera laut Amerika sekarang Pearl Harbor kena bom. ini pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Pasukan Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru? Ya, Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Dengar sini askar-askar semua. Awak semua boleh lekas-lekas makan. Sudah makan, kita akan berangkat ke dalam hutan. Apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua di Malaya bermula pada 8 Disember 1941 dengan serangan pertama tentera Jepun berlaku di Kota Baru serta berlakunya kekalahan mengejutkan garisan pertahanan tentera darat British di kawasan Jitra dan Gurun dengan begitu pantas, berikutan tentera Jepun telah menyerang dengan menggunakan kereta kebal sebagai aset utama piercing attack. Brigjen Sir Ivan Simpson telah mengarahkan agar anggota jurutera diraja tentera British yang ditempatkan di Johor Bahru untuk segera menghantar geleng-geleng konkrit yang telah siap dibuat pada akhir November 1941
supaya geleng-geleng konkrit ini boleh digunakan sebagai tank traps dalam taktik tentera infanteri British untuk menghentikan serangan kereta kebal musuh. Penghantaran geleng-geleng konkrit ini telah dibuat di atas inisiatif Sir Ivan Simpson sendiri tanpa sebarang sokongan oleh Percival, kerana Percival masih bersikap indecisif dalam banyak perkara walaupun perang telah bermula. Pada awal Disember 1941, sejumlah 3,600 geleng konkrit telah siap dibuat oleh anggota jurutera diraja tentera British untuk diatur gerak bagi kegunaan formasi tentera British di Melaya. Contoh geleng konkrit yang dibina oleh anggota jurutera diraja tentera British ini masih boleh dilihat di Sungai Kelamah Gemas Negeri Sembilan. Untuk memberikan penerangan lanjut secara terperinci berkenaan taktik dan kaedah penggunaan tank traps berupa geleng konkrit ini, saya perlu membawa anda semua ke satu kawasan di Sungai Kelamah, Gemencih Negeri Sembilan. Kita sekarang berada di Tugu Peringatan Sungai Kelamah yang terletak di antara Tampin, Gemencih dan juga Pekan Gemas. Kawasan ini adalah merupakan tapak pertempuran yang dahsyat pada 14 Januari 1942 melibatkan pasukan 230th ataupun pasukan B Company yang dipimpin oleh Captain Duffy daripada 27 Australian Brigade melawan pasukan 5th Guard Division tentera Jepun yang datang daripada arah di belakang kita. Tempat saya berdiri ini merupakan adalah jalan raya lama ataupun Federal Route 1 yang menghubungkan Pekan Gemas ke Gemencih seterusnya Tampin. Dan sekarang tapak ini telah dijadikan tugu peringatan Perang Dunia Kedua oleh kerajaan Australia, dan mereka kerap melakukan upacara memperingati anggota mereka yang terkorban di sini daripada pasukan 27th Australian Brigade 230th Battalion yang dipimpin pada ketika itu oleh CEO mereka, Lieutenant Colonel Blackjack Galligan. Tapi kita tidak akan menceritakan mengenai kisah pertempuran antara tentera Australia dan juga tentera Jepun di sini. We're not going to do that today. Tujuan saya bawa anda semua pada hari ini ke sini adalah untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai taktik dan juga doktrin pertempuran yang telah digubal oleh Brigjen Sir Ivan Simpson yang mencipta geleng-geleng konkrit ataupun dipanggil tank traps untuk digunakan bagi menahan asakan serangan kereta kebal daripada tentera Jepun. Dan pada hari ini kita amat bertuah kerana Majlis Daerah Tampin telah mengumpul beberapa tank traps yang sebelum ini ditemui scattered di kiri dan kanan jalan Federal Route 1 ni, dan mereka telah mengumpulkan beberapa tank trap tersebut untuk dibawa ke sini bagi tatapan generasi pada hari ini. Jom saya bawa anda ke sini.
Di hadapan saya ni terdapat 5 buah blok konkrit silinder yang telah dibuat oleh anggota jurutera diraja tentera British daripada bulan November hingga awal Disember 1941, sementara menantikan arahan selanjutnya daripada GOC Malaya Command, iaitu Lieutenant General Arthur E. Percival. Apabila Brigjen Sir Ivan Simpson selesai membuat tour ke seluruh pelusuk Semenanjung Tanah Melayu untuk melihat kawasan-kawasan strategik untuk dipertahankan, beliau telah kembali ke Pulau Singapura dan membuat laporan bertulis kepada Lieutenant General Arthur E. Percival, GOC Malaya Command, akan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh Malaya Command agar mereka bersedia menahan asakan sekiranya tentera Jepun menyerang Malaya daripada arah utara dan menggunakan kereta kebal. Tetapi Lieutenant General Arthur E. Percival pada ketika itu tidak memberikan apa-apa reaksi ataupun apa-apa arahan selanjutnya, dan Brigjen Ivan Simpson telah mengambil inisiatif sendiri mengarahkan anggota di bawahnya membuat blok silinder sebagaimana yang ada di hadapan kita ini, berpandukan kepada pengalaman beliau sebelum diatur gerak ke Melaya. Kerana sebelum beliau diatur gerak ke Melaya, beliau merupakan timbalan Ketua Pengarah Jabatan Arah Jurutera Diraja Tentera British di Pulau UK. Dan taktik penggunaan yang digubal oleh Brigjen Ivan Simpson adalah, kalau anda dapat tengok di sini, ada cangkuk besi di atas setiap blok silinder ini. Penggunaan dia adalah cangkuk besi ini perlulah diikat dengan menggunakan rantai besi di antara satu sama lain sehingga 10 buah blok konkrit silinder menjadikan satu roadblock. Dan pada akhir November 1941, anggota jurutera diraja tentera British telah membuat sejumlah 3,600 blok konkrit silinder sebagaimana yang ada di hadapan saya ini. Dan kalau kita kira 3,600 bahagi 10, iaitu satu blok silinder besar yang diikat menggunakan besi antara satu sama lain, ada 360 blok besar konkrit silinder bagi tujuan untuk digunakan sebagai sekatan jalan raya sekiranya tentera Jepun menggunakan kereta kebal bagi pergerakan kolom serangan. Selain daripada itu juga, selepas Brigjen Ivan Simpson selesai membuat tour ke seluruh pelusuk Tanah Melayu, beliau telah kembali ke Pulau Singapura dan memeriksa stor quartermaster utama, dan melalui pemerhatian beliau, semua stor utama banyak menyimpan concertina wire ataupun denet wire. Dan beliau sekali lagi telah menambah baik taktik penggunaan blok silinder ini, iaitu bukan sahaja blok silinder ini harus diikat daripada satu blok kepada blok yang lain sehingga menjadikan kepada 10 blok silinder, tapi ianya juga harus di-wrap oleh concertina wire ataupun denet wire dan dilakukan penyemaran. Mungkin diletakkan ranting kayu ataupun daun-daun pokok bagi melindungi kawasan tersebut daripada dilihat dengan musuh, daripada dilihat oleh musuh. Wisdom di sini adalah sekiranya kawasan landai perlu dipertahankan, tidak ada terrain ataupun bentuk defilement ataupun bukit yang boleh digunakan kepada pasukan pertahanan untuk dijadikan advantage, maka blok silinder ini sangat membantu bagi menyekat pergerakan kolom kereta kebal musuh, kerana mengikut pandangan Brigjen Sir Ivan Simpson, sesebuah kereta kebal yang bergerak sukar untuk ditenang dan ditembak. Justru penggunaan blok silinder ini tujuan utama dia adalah untuk menghentikan pergerakan kolom kereta kebal musuh agar pasukan anti-tank gun dapat menghalakan senjata ke arah kereta kebal musuh dengan lebih tepat dan tembakan dibuat. Dan sekiranya pasukan infanteri mendahului pergerakan kereta kebal musuh, maka denet wire ataupun concertina wire yang di-wrap di sekitar blok silinder ini akan melambatkan pergerakan anggota infanteri dan
blok silinder ini perlulah di-cover oleh pasukan machine gun ataupun machine gun post untuk menembak dan membunuh anggota infanteri yang datang dekat kepada blok silinder ini. So itu adalah serba sedikit taktik ataupun doktrin penggunaan blok silinder yang telah digubal oleh Brigjen Sir Ivan Simpson pada bulan November 1941, iaitu sebelum meletusnya perang, sementara menanti arahan daripada Lieutenant General Arthur E. Percival terhadap laporan yang dibuat oleh Brigjen Sir Ivan Simpson. Beliau telah bertemu dengan dua orang komando utama formasi tentera British di Melaya pada ketika itu, iaitu yang pertama Lieutenant Colonel Ian McAllister Stewart, iaitu CO kepada 2nd Argyle and Sutherland Highlanders, dan juga yang kedua adalah GOC Australian 8 Division, iaitu Major General Henry Gordon Bennett. Dan Major General Henry Gordon Bennett berpandangan berbeza bagi taktik penggunaan blok silinder ini, kerana bagi pandangan Major General Henry Gordon Bennett, sekiranya blok silinder ini diletakkan di tengah-tengah jalan, maka kolom pergerakan kereta kebal musuh akan membuat gerakan outflank mencari jalan yang lain untuk mungkin membuat gerakan envelope ataupun mencari akses untuk melalui jalan tersebut. Dan ini mungkin menyebabkan pasukan tentera darat British perlu disperse anggota ataupun aset-aset utama ke kawasan yang lebih luas, terutamanya senjata anti-tank gun. Dan Major General Henry Gordon Bennett lebih berminat untuk menggunakan terrain ataupun keadaan semula jadi bagi memerangkap pergerakan kereta kebal musuh. Tetapi Brigjen Sir Ivan Simpson telah memberikan pandangan-pandangan lain, antaranya bagi satu terrain yang landai, mungkin di kiri dan juga kanan jalan boleh dibina channel ataupun terusan untuk mengelakkan kereta kebal melalui lokasi tersebut. Dan sekiranya kereta kebal terpaksa membuat gerakan out of flank ke kiri dan juga ke kanan jalan, maka senjata anti-tank gun boleh diletakkan jauh di dalam hutan. Dan itulah yang berlaku pada pertengahan bulan Januari 1942, iaitu melalui penggunaan blok silinder ini di lokasi lebih kurang 3 km daripada sini. Major General Henry Gordon Bennett ataupun pasukan 27 Australian Brigade, atau lebih spesifik lagi 230th Battalion yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Blackjack Gallagher, telah menggunakan blok silinder ini bagi memerangkap pergerakan kolom kereta kebal musuh, di mana kolom tidak bergerak secara terus kerana mereka tidak boleh melalui sesuatu jalan yang dihadang oleh blok silinder ini. Dan kereta kebal musuh pada ketika itu daripada OKB detachment telah bergerak ke kiri dan juga ke kanan jalan. Dan tentera Australia telah sprung up satu ambush di mana senjata anti-tank gun diletakkan jauh di dalam hutan, concealed by pokok-pokok, dan mereka berjaya memusnahkan lebih kurang 5 ataupun 6 buah kereta kebal tentera Jepun lebih kurang 3 km daripada sini. Nanti saya akan ceritakan kisah tersebut pada siri yang lain, kerana hari ini fokus kita adalah untuk saya menceritakan taktik ataupun doktrin yang digubal oleh Brigjen Ivan Simpson bagi penggunaan blok silinder ini. Selain daripada mengarahkan supaya geleng-geleng konkrit ini dibuat dengan segera, anggota jurutera diraja tentera British di Singapura turut diarah mencetak beribu-ribu helai risalah taktik bersama gambar rajah penerangan lengkap
kaedah penggunaan geleng-geleng konkrit ini untuk memerangkap pergerakan kolom kereta kebal musuh dan supaya risalah-risalah ini diedarkan dengan segera untuk bacaan dan pemahaman semua anggota formasi tentera British di Melaya. Usaha mencetak risalah ini juga dibuat di atas inisiatif peribadi Brigjen Sir Ivan Simpson tanpa sebarang galakan ataupun persetujuan daripada Percival. Apabila perang meletus pada 8 Disember 1941, geleng-geleng konkrit bersama risalah penerangan kaedah penggunaannya segera diatur gerak ke semua lokasi sasaran penting yang telah dikenal pasti oleh Brigjen Sir Ivan Simpson sejauh Pekan Bido di Perak. Ianya tidak dapat dihantar atau digunakan bagi pertempuran di Kampar ataupun lokasi kawasan utara Ipoh Perak disebabkan kemarahan pantas tentera Jepun sepanjang bulan Disember 1941. Lebih malang lagi, geleng-geleng konkrit yang telah dihantar sejauh Pekan Bido ini tidak digunakan sebaiknya kerana tiada pemahaman yang jelas daripada kalangan anggota tentera British daripada pasukan Division ke-11 akibat keputusan Lieutenant General Percival untuk tidak mengedarkan risalah-risalah taktik penggunaan geleng konkrit ini lebih awal bagi panduan komander formasi untuk adaptasi taktik dan kaedah-kaedah sesuai untuk tentera infanteri British menewaskan aset amor musuh. Sehingga 6 Disember 1941, risalah-risalah penerangan kaedah penggunaan geleng konkrit ini hanya disimpan di dalam stor percetakan High Command Tentera British di Fort Canning dan Bukit Timah, Singapura, dan ianya tidak diedarkan kepada formasi tentera British yang ditempatkan di seluruh Melaya. Apabila perang bermula pada 8 Disember 1941, barulah risalah-risalah ini segera dihantar dengan tangan oleh Brigjen Sir Ivan Simpson di atas inisiatif beliau sendiri untuk diwawarkan kepada semua unit tentera British India di utara Melaya. Namun malangnya, ketika itu ianya sudah terlambat kerana tentera infanteri British tidak dapat memberikan fokus untuk membaca maupun mempelajari kaedah doktrin pertempuran melawan atau menangani kor amor musuh dalam suasana kehangatan perang, serta kekalutan dan kepenatan mereka berundur dari Pekan Jitra hinggalah kegemas Negeri Sembilan. Hanya Major General Henry Gordon Bennett, iaitu General Officer Commanding of the 8th Australian Division, telah menunjukkan minat untuk berbincang dengan Brigjen Sir Ivan Simpson tentang kaedah dan tata cara sesuai penggunaan geleng-geleng konkrit ini untuk menghentikan serangan kereta kebal musuh. Justru tidak hairanlah banyak kereta kebal Type 95 dan Type 97 daripada unit Mukaidi Detachment 5th Guard Division tentera Jepun telah dimusnahkan secara efektif oleh tentera Australia, terutama dalam peristiwa pertempuran digemas dari 14 hingga 17 Januari 1942. Saya sekarang berada di lokasi tepat pertempuran antara tentera Australia dari unit 230th Battalion pada 15 Januari 1942, di mana anggota tentera Australia di sini telah menggunakan geleng-geleng konkrit yang dibuat oleh anggota jurutera diraja sebagai roadblock atau sekatan jalan raya bagi menyekat pergerakan kolom kereta kebal tentera Jepun dari pasukan Mukaidi Detachment untuk mara ke Pekan Gemas. Di tengah-tengah jalan ini sahaja, sebanyak 2 buah kereta kebal tentera Jepun dari jenis Type 97 telah dimusnahkan oleh senjata anti-tank gun yang diletakkan menghadap sekatan blok-blok silinder konkrit ini pada 15 Januari 1942. Manakala 3 buah kereta kebal lagi dimusnahkan dalam gerakan outflank di kiri dan kanan jalan ini oleh unit anti-tank gun tentera Australia dalam usaha mereka mempertahankan kawasan ini daripada ditawan oleh tentera Jepun. Berdasarkan kepada gambar yang telah diambil sejam sebelum pertempuran di sini bermula, kaedah penggunaan geleng konkrit yang dilaksanakan oleh tentera Australia di sini sebenarnya tidak mengikut konsep sebenar yang digubal oleh Brigjen Sir Ivan Simpson. Saya percaya situasi ini berlaku disebabkan risalah doktrin penggunaan tank traps yang dicetak awal oleh Kor Jurutera Diraja tidak sempat dibaca atau difahami secara menyeluruh oleh anggota tentera Australia yang diatur gerak di sini. Walaupun begitu, saya percaya keputusan menggunakan geleng konkrit ini telah dibuat oleh Major General Henry Gordon Bennett sendiri kerana beliau secara peribadi bersama Percival telah membuat tinjauan kesesuaian lokasi serang hendap
dan lokasi pertahanan yang perlu diduduki oleh tentera Australia dari garis perbatuan di Sungai Kelamah hinggalah ke Sungai Gemas. Penggunaan geleng konkrit di Gemas juga terbukti berjaya menghentikan pergerakan kolom kereta kebal musuh, khususnya bagi memudahkan aset kereta kebal musuh ini ditenang dan dimusnahkan oleh senjata 2-pounder anti-tank gun. Selain daripada itu, disebabkan jalan raya Federal Route 1 ini terhalang oleh blok silinder konkrit yang diletakkan menghadang laluan jalan, maka situasi ini turut memerangkap kereta kebal musuh untuk melakukan manuver vektor serangan ke sebelah rusuk kiri dan rusuk kanan kedudukan tentera Australia di sini. Kereta kebal tentera Jepun yang melakukan gerakan outflank tersebut juga telah ditembak dengan senjata anti-tank gun yang ditempatkan sedikit ke dalam berbanding tepi jalan Federal Route 1, manakala terdapat juga kereta kebal musuh yang terkena tembakan mortar sehingga memusnahkannya. Peristiwa pertempuran antara tentera Australia dan tentera Jepun di lokasi ini pada 15 Januari 1942 telah membuktikan sekiranya High Command tentera British di Malaya mengambil serius dan menerima nasihat serta cadangan daripada Brigjen Sir Ivan Simpson bagi pelaksanaan taktik penggunaan geleng konkrit sebagai tank traps untuk mempertahankan Malaya, maka saya percaya sukar untuk tentera Jepun menawan seluruh Malaya dan Singapura dalam masa yang singkat. Tambahan lagi, keadaan bentuk muka bumi atau defilement area kawasan-kawasan strategik di Malaya, contohnya seperti di Bubu Bypass Area dan juga Slim River, mampu memberikan kelebihan berganda kepada tentera British untuk mempertahankan kawasan tersebut. Selain daripada kesan buruk Lieutenant General Percival yang tidak mengambil serius ancaman bahaya serangan kereta kebal daripada tentera Jepun serta tidak mengambil langkah-langkah awal untuk menangani ancaman serangan kereta kebal musuh, berdasarkan kepada lawatan saya ke tapak-tapak pertempuran utama di Semenanjung Malaysia, telah berlaku begitu banyak kesilapan di mana jambatan jalan raya dan juga jambatan kereta api tidak berjaya diletupkan sepenuhnya, termasuklah jambatan di Sungai Krian. Ini mengambil kira waktu pertempuran di Malaya pada bulan Disember 1941 berlaku pada musim hujan, dan situasi ini telah menyebabkan cotton fuse basah dan jambatan tidak berjaya diletupkan dalam suasana kehangatan pertempuran. Selain itu, wayar bahan letupan yang dipasang di jambatan utama secara tergesa-gesa turut terdedah dan tidak disorok atau dibuat penyamaran. Wayar ini dapat dilihat oleh musuh hingga mengakibatkan tindakan awal tentera Jepun untuk memotong wayar ini sebelum pelanja ditekan oleh anggota Indian Sappers and Miners untuk menghidupkan fuse letupan. Ini juga adalah antara bukti kelemahan pertimbangan Lieutenant General Percival untuk tidak menerima nasihat Brigjen Sir Ivan Simpson supaya kesemua jambatan yang terletak di sasaran penting di seluruh Malaya untuk dibina explosion chamber secara lebih awal bersama slip trench atau bunker, agar persediaan ini akan memudahkan anggota jurutera diraja untuk memusnahkan jambatan sekiranya situasi mendesak. Dan kalau kita imbas kembali garis waktu ataupun timeline apabila Brigjen Sir Ivan Simpson menyerahkan laporan serta cadangan dan juga syur penambahbaikan aspek fortifikasi kubu dan juga persediaan tentera British yang perlu dilakukan oleh Malaya Command bagi menghalang ataupun menghadang asakan tentera musuh sekiranya tentera Jepun menyerang daripada arah utara menggunakan kereta kebal. Brigjen Sir Ivan Simpson telah menyerahkan laporan tersebut pada awal September 1941 dan sehingga hujung November laporan tersebut tidak diberikan apa-apa komen daripada Lieutenant General Arthur E. Percival, iaitu GOC Malaya Command di Malaya dan juga Singapura ketika itu. Dan pembikinan atau pembuatan blok-blok silinder ini serta lain-lain cadangan dan juga perbincangan yang Brigjen Sir Ivan Simpson lakukan dengan CEO-CEO lapangan yang menunjukkan minat yang tinggi, antaranya sebagaimana yang saya maklumkan
Lieutenant Colonel Ian McAllister Stewart, CO kepada 2nd Argyle and Sutherland Highlanders, Major General Henry Gordon Bennett, Australian 8 Division, serta CO kepada pasukan Federated Malay States Volunteer Force Selangor. Hanya mereka ini menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding formasi tentera British yang lain sewaktu menahan asakan serangan tentera Jepun daripada bulan Disember hingga hujung Januari 1941. Dan berdasarkan bacaan saya juga, ini jelas menunjukkan Lieutenant General Arthur E. Percival tidak serius atau tidak menunjukkan a sense of urgency dalam melaksanakan tugas beliau selaku GOC Melaya Command pada ketika itu. Episod kelima akan berakhir di sini. Pada episod ke-6 siri peristiwa pemunduran dari Sungai Krian, saya akan membawa anda semua kembali ke kawasan Bukit Berapit atau Bubu Bypass Area di negeri Perak, di mana saya akan menceritakan secara terperinci berkenaan kepentingan kawasan tersebut dalam aspek strategi pertahanan, serta saya akan menyusuri sejarah pembangunan akses jalan raya dan keretapi di kawasan Bukit Berapit dari akhir kurun ke-19 hingga tercetusnya Perang Dunia Kedua di Melaya. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton Layan History TV kerana sentiasa setia menunggu muat turun video terkini daripada channel ini. Kita jumpa pada episod akan datang.